guys. Jap. 影分身の術 Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Genius Channel. Bersama saya Cikgu Syamsul. Jadi untuk konten kali ini saya akan menceritakan kepada anda 5 aktiviti DIY yang boleh dilakukan di rumah untuk meningkatkan kemampuan kognitif ataupun meningkatkan kecerdasan minda anak-anak anda. Jadi sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Ciao! Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu kembali. Video baru. Sebelum kita proceed dengan aktiviti yang saya cakap sebentar tadi, suka untuk saya ingatkan kepada anda semua bahawa aktiviti-aktiviti ni saya pilih sebab kebanyakan daripada barang-barang ataupun peralatan-peralatan diperlukan untuk melakukan aktiviti-aktiviti ni memang ada dekat rumah. Sebab tu kita panggil aktiviti 5 aktiviti DIY yang boleh dilakukan oleh tuan-tuan dengan puan-puan sewaktu di rumah. Lebih-lebih lagi waktu sekarang, waktu PKP, betul tak? Jadi tanpa membuang masa, kita proceed dengan aktiviti yang pertama. Aktiviti yang pertama ataupun barang yang pertama kita perlukan getah rambut. Getah rambut? Kenapa getah rambut? Kenapa getah rambut tuan-tuan dan puan-puan? Seperti kita tahu, getah rambut ada banyak jenis, ada banyak warna. Jadi kita gunakan kelebihan banyak warna tu untuk melakukan aktiviti-aktiviti seperti buat aktiviti matching ataupun categorization, atau dalam bahasa yang mudah difahami, aktiviti menyusun getah mengikut warna. Kenapa saya kata aktiviti ni mampu meningkatkan kecerdasan minda? Dengan aktiviti matching ataupun categorization, dalam masa yang sama dia boleh merangsang minda kanak-kanak. Selain daripada itu, ia boleh meningkatkan skill motor halus. Motor bagaikan tiada hati yang peduli. Bukan motor tu tuan-tuan, bukan motor tu. Motor halus ni kita boleh sebut sebagai keupayaan seseorang tu untuk mengendalikan mengendalikan otot-otot kecil seperti yang jari jemari anda, buat aktiviti-aktiviti yang menulis atau aktiviti-aktiviti yang lebih kompleks, korek hidung ke apa ke, lebih kurang macam itulah. Tapi bukan saya galakkan tuan-tuan untuk buat yang tu. Selain daripada itu, aktiviti ni juga boleh meningkatkan fokus. Bila dia buat sesuatu tu, dia akan tengok satu-satu. Sebab benda ni kecil kan, jadi memerlukan fokus yang banyak untuk melakukan aktiviti tersebut. Aktiviti kedua ataupun barang yang kedua kita perlukan cawan plastik. Mesti ibu-ibu rasa macam ni. Alamak, habislah pinggan mangkuk kan. Disaster lah rumahku. Cawan plastik ni dia ada banyak jenis. Cawan plastik yang saya maksudkan adalah cawan plastik yang simetri ataupun sama bentuk semua. Kadang-kadang kalau kita perhatikan di rumah, ada semua jenis cawan plastik tu sama bentuk, lain-lain warna. Gunakan advantage tu untuk melakukan aktiviti membina ataupun menyusun. Sebagai contoh, boleh susun mengikut ketinggian ataupun susun mengikut warna, susun untuk jadikan dia bangunan atau apa-apa sekalipun. Terpulang kepada tuan-tuan, dengan aktiviti ni dia mampu merangsang minda kanak-kanak untuk meningkatkan fokus atau meningkatkan daya tumpuan, eye hand coordination. Aktiviti ni juga dapat merangsang constructive imagination. Apa maksud constructive imagination? Dia macam dia bayangkan sesuatu, saya nak buat macam ni, saya nak lagi tinggi mana. Next. Guys, untuk aktiviti yang ketiga. Aktiviti ni agak simple, memang sangat-sangat simple. Saya bagi nama The Cepit Kain. Jadilah aktiviti mencipta robot pakai cepit kain lah. Cepit kain atau penyepit kain. Penyepit kain. Aktiviti ni agak simple, cuma menggunakan penyepit kain dan anak-anak. Kita boleh gunakan aktiviti ini untuk mengasah ataupun meningkatkan kreativiti ataupun daya imajinasi anak-anak anda. Dalam masa yang sama, dia mampu menguatkan otot-otot jari ataupun meningkatkan fine motor anak anda. Di samping dapat meningkatkan fokus anak anda dengan lebih lama. Guys, so untuk aktiviti yang keempat, saya panggil menabung. Tapi macam mana kita gunakan menabung tu untuk mengasah minda kanak-kanak? Pertama sekali kita kena provide tabung
ikut 10 sen, 20 sen, 50 sen, lebih kurang macam tu. Lepas tu bagi shilling, lepas kita pergi berbelanja, Speedmart ke, pergi Giant ke, pergi Bataras kan, tak kisah pergi mana-mana. Bagi anak duit shilling baki tu, bagi. Okay, 10 sen dekat mana? 10 sen. Bagi anak 10 sen, 10 sen, 10 sen. 20 sen dekat mana? 20 sen, 20 sen dekat mana? So, 50 sen dekat mana? 50 sen, 50 sen di sini. Okay? Macam tu. Konsep dia macam tu. Sama juga konsep dia macam categorization. Cuma ni kita gunakan duit shilling dan tabung. Itu saja. So, untuk aktiviti ni, satu, dia dapat meningkatkan kemahiran mengira. Dia tahulah basically 10 sen mana satu, 20 sen mana satu, 30 sen mana satu. Fine motor juga dia akan improve sebab duit shilling kecil, jadi dia akan gunakan pinch. Dan sudah tentu aktiviti ni baik untuk masa depan anak-anak anda sebab simpan duit untuk simpanan masa depan. Betul? Okay? Okay guys, untuk aktiviti yang kelima dan yang terakhir untuk video ni, saya cadangkan anda untuk membuat resipi ringkas. Contohnya, buat sandwich. Apa step pertama? Pertama sekali letak roti, lepas tu sapu. Pertama sekali letak roti, lepas tu letak salad, lepas tu letak sos, mayonis, semua tu ikut sequence ataupun urutan yang betul. Ikut urutan yang betul bagi anak tengok. Lepas tu minta anak buat sendiri apa yang dia perhatikan dekat ibu atau ayah dia buat sebentar tadi. Jadi apa kelebihan aktiviti ni? Selain dapat kenyang, dia mampu meningkatkan fokus. Apabila anda melakukan tu, anak-anak anda akan melihat dan perhatikan dan cuba mengingat. Okay? Dalam masa yang sama, dia akan meningkatkan daya ingatan kanak-kanak anda. Selain daripada meningkatkan kemahiran motor kasar, motor halus dan sebagainya. Okay? So guys, itu saja untuk video kali ini. 5 aktiviti DIY yang boleh dilakukan di rumah. Actually ada banyak lagi. Sebenarnya ada banyak lagi aktiviti yang anda boleh lakukan untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak-anak anda. Jadi saya harap sedikit sebanyak dapatlah membantu ataupun membuka mata anda tentang aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di rumah. So guys, tak genius tak apa, yang penting kreatif. Bila kreatif, anda genius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.